Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan 1442 Hijrah. Semoga kita semua menyambut bulan Ramadan pada kali ini dengan penuh kesyukuran dan keberkatan, dan didoakan agar ibadah kita dapat dilakukan dengan sebaiknya. Saya Muhammad Hazroi bin Haminuddin akan menjadi moderator anda pada hari ini, dan saya ingin mengucapkan selamat datang dan terima kasih kerana sudi menghadiri sisi e-seminar ini. Pada hari ini, apa rasanya isu yang kita akan bincangkan? Tapi sebelum itu, mari kita saksikan video ini. Konsep emotional labor pertama kali disebut pada tahun 1983 oleh Hostile dalam bukunya yang bertajuk The Managed Heart: Commercialization of Human Feelings. Emotional labor adalah pengurusan perasaan untuk membuat peniruan dan gambaran gerak isyarat yang dapat dilihat. Dalam Pala dan Sujevil 2016, Hostile juga menggambarkan emotional labor sebagai permainan di mana perkhidmatan dilihat sebagai babak, pekerja adalah aktor dan pelanggan dilihat sebagai penonton. Oleh itu, hari ini kita akan membincangkan tentang isu berkenaan dengan dilema emotional labor. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan perbincangan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan tetamu-tetamu khas dan istimewa yang akan bersama dengan kita. Yang pertama ialah seorang pensyarah psikologi industri dari Universiti Kebangsaan Malaysia, iaitu saudari Farah Dania Eric. Apa khabar, Cik? Kabar baik. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Kami sangat mengalung-alungkan kehadiran ketiga-tiga panel dalam e-seminar ini. Yang duduk di sebelah sana pula merupakan pensyarah Fakulti Sains Sosial, Cik Mazni binti Awang Mahruf. Apa khabar, Cik? Kabar baik, Encik. Terima kasih juga kerana sudi menerima dan menjemput saya pada hari ini. Seterusnya, antara panel istimewa kita pada hari ini, tidak lain tidak bukan Cik Nazatul Aina binti Tahang, iaitu pengawal pengurusan sumber manusia di Jabatan Tenaga Kerja. Gembira dapat bersua kembali dalam majlis ilmu ini. Baiklah, seeloknya kita teruskan sesi forum ini dengan bertanyakan kepada panel pertama kita mengenai dilema emotional labor. Boleh terangkan sedikit apa yang dimaksudkan dengan dilema emotional labor? Dengan ini saya mempersilakan panel pertama, iaitu Encik Farah, untuk memberi penjelasan. Dipersilakan. Terima kasih Tuan atas soalan tersebut. Bercakap mengenai dilema emotional labor adalah sangat penting untuk kita mengetahui terlebih dahulu apa itu sebenarnya dilema emotional labor. Menurut Bagian Irbas dan Kaliskan 2014, emosi adalah ciri terpenting yang membezakan manusia dengan makhluk hidup yang lain. Sebagai definisi leksikal, emosi adalah keadaan mental yang berkaitan dengan objek, peristiwa dan individu tertentu di dunia dalaman manusia. Sebaliknya, menurut Sesgin 2019, istilah tenaga kerja atau buruh didefinisikan sebagai tenaga dan kuasa yang dikeluarkan untuk memastikan pekerjaan itu berlaku sesuai dengan tujuannya. Menurut Morris dan Philman 1996, sebaliknya, menyatakan bahawa emotional labor adalah usaha, perancangan dan kawalan yang diperlukan untuk menunjukkan emosi yang diinginkan oleh organisasi dalam interaksi interpersonal. Baiklah, terima kasih saudari Farah atas penerangan itu tadi. Hadirin dan hadirat sekalian, begitulah kupasan dan penerangan yang diberikan oleh panelis kita yang pertama, iaitu Cik Farah. Agak padat dan berisi pendapat beliau. Ternyata dilema buruh ini dapat didefinisikan dalam beberapa pecahan dan mengikut fahaman daripada pengkaji itu sendiri. Namun kita dapat simpulkan dari panel yang pertama ini, dilema buruh ini adalah berkaitan dengan bagaimana cara sesebuah organisasi membuat satu perancangan untuk menarik minat para pelanggan. Sekarang saya beralih pula kepada panel yang kedua tentang untuk mendapatkan pendapat dan pandangan beliau mengenai dilema emotional labor ini. Silakan saudari Masni. Terima
kasih pengacara majlis, saya juga bersetuju dengan pendapat Cik Farah dan ya. Dilema emotional labor ini dapat dilihat di mana perkhidmatan yang memerlukan interaksi dengan pelanggan. Sebagai contoh, di organisasi dalam sektor hospitality dan pelancongan, pekerja hospitality perlu berinteraksi dengan orang lain, terutamanya kepada pelanggan. Semasa berinteraksi, para pekerja harus bijak mengolah perasaan emosi untuk menampakkan penampilan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang dapat dilihat secara terbuka. Menguruskan emosi adalah sebahagian daripada peraturan organisasi kerana pengurus dan pekerja organisasi percaya bahawa dengan menyatakan dan mengekspresikan emosi tertentu dapat membantu organisasi mencapai tahap prestasi perkhidmatan yang lebih tinggi. Interaksi yang sihat antara pekerja dan pelanggan adalah aspek utama dalam psikologi organisasi dan literatur pemasaran. Pekerjaan ini memerlukan pekerja untuk sentiasa bersikap baik dan sopan kepada pelanggan, tidak kira bagaimana pelanggan itu memperlakukan pekerja tersebut. Namun begitu, perlakuan pekerjaan seperti ini boleh memberikan kesan negatif dan menyebabkan tekanan kepada pekerja. Ini kerana pekerja lebih cenderung untuk bersikap terbuka dan haruslah sentiasa menonjolkan sikap mesra kepada pelanggan tanpa menghiraukan perasaan emosi yang sebenar bagi pekerja tersebut. Seperti ini boleh menyebabkan pekerja mengalami penderitaan emosi mereka sendiri dan akhirnya akan menyebabkan keletihan emosi. Keletihan emosi boleh menyebabkan ketidakpuasan kualiti kerja yang diselesaikan dan juga berkemungkinan tinggi pekerja tersebut akan meninggalkan pekerjaan mereka. Terima kasih kepada panel kedua kita, iaitu Saudari Masdi. Itu merupakan satu pendapat yang sangat menarik berkaitan dengan dilema emotional labor, di mana pekerja harus tetap berpegang teguh kepada slogan "Customer is always right", yang sebenarnya akan memberikan tekanan kepada pekerja tersebut sekiranya pelanggan tidak memberikan kerjasama yang baik seperti mana yang diberikan oleh para pekerja. Tanpa membuang masa, saya ingin mengetahui dengan lebih mendalam mengenai dilema yang berlaku kepada emotional labor ini. Kali ini saya akan suka untuk mendengarkan pendapat dari panel ketiga berkenaan hal ini. Dipersilakan Saudari Ma'ina. Terima kasih pengacara majlis. Pada pendapat saya, dilema emotional labor ini berlaku kerana ia juga menjadi sumber kepuasan kerja. Menurut Persat 2004, keadaan ini dapat dilihat apabila seseorang pekerja itu bertindak mendalam ataupun bersungguh-sungguh ketika melakukan pekerjaannya, maka tahap emosi yang tinggi adalah sangat bermanfaat. Di tempat kerja industri perkhidmatan, terdapat banyak perasaan ditulis sebagai dasar atau garis panduan, di mana emotional labor menjadi sebahagian daripada mereka ketika melakukan pekerjaan tersebut, di mana kemungkinan ia menjadikannya lebih sukar untuk mengekalkan kawalan emosi itu ketika tekanan untuk melakukannya semakin meningkat. Situasi ini dapat digambarkan melalui transaksi penjualan yang mudah, di mana pembantu kedai boleh dipanggil untuk membantu pelanggan mencari barang tertentu. Sekiranya pembantu kedai sentiasa baik, kemungkinan harapan pelanggan akan dipenuhi, tidak kira barang tersebut dijumpai atau tidak. Namun jika pembantu kedai membiarkan pelanggan melihat bahwa mereka bosan atau tidak berminat, pelanggan cenderung tidak berpuas hati walaupun barang tersebut dijumpai. Menurut Malcolm 2012, dilema emotional labor ini berlaku disebabkan oleh perbezaan jantina. Hal ini dibuktikan apabila wanita lebih banyak melakukan kerja emosi daripada lelaki kerana wanita kurang dalam mendapatkan akses dari segi kewangan, status dan kuasa. Ini adalah gejala status rendah wanita bahawa mereka harus menjadi pelakon yang lebih baik. Tidak dinafikan bahawa kemahiran lakonan mendalam membawa keuntungan bagi wanita itu sendiri. Namun, dalam mencirikan wanita sebagai penyayang secara semula jadi, kemahiran yang terlibat dalam pengurusan emosi yang baik telah disalahartikan sebagai semula jadi, sebagai sebahagian daripada keberadaan wanita dan bukan sesuatu yang dibuatnya sendiri. Wanita menguruskan pengurusan emosi untuk sokongan ekonomi dan perkawinan melibatkan pertukaran perkhidmatan luaran. Sebagai contoh, sifat emosi jantina berfungsi dalam kepolisian. Wanita yang memasuki kepolisian dapat menghadapi dilema yang berkaitan dengan gender dalam mengatasi norma-norma berkaitan dengan emosi pekerja.
Mereka mesti mengelakkan diri dari terlalu emosional dalam menanggapi sesuatu yang tidak stabil. Namun wanita yang mematuhi peraturan pemaparan emosional kepolisian dianggap tidak menentu ketika dalam hubungan interpersonal dengan pegawai lain. Mereka diharapkan untuk mengambil peranan sebagai orang yang percaya diri dan menyokong pelepasan emosi lelaki, tetapi dikritik kerana menyatakan perasaan yang serupa. Budaya polis maskulin dapat mendorong penekanan emosi, sementara ketidakmampuan untuk mengawal perasaan dapat mewakili kegagalan syarat identiti pekerjaan polis. Pegawai disosialisasikan untuk bersikap tabah, tegas dan bebas dari tugasnya. Terima kasih kepada Cik Aina atas perkongsiannya sebentar tadi. Dapat kita lihat bahawa sebenarnya perlu ada kerjasama antara dua pihak, iaitu pekerja dan juga pelanggan, agar kita boleh mendapat manfaat, dan begitu juga dengan pelanggan. Situasi ini boleh dikatakan sebagai win-win situation. Di sini saya ingin menjemput jika ada mana-mana panel yang ingin menambah mengenai hal ini. Dipersilakan. Terima kasih pengacara majlis. Antara dilema lain dalam emotional labour adalah tuntutan daripada organisasi. Perkara ini selalu dialami oleh pekerja interactive service ataupun mana-mana pekerjaan yang dijalankan secara bersemuka. Hal ini kerana emosi menjadi salah satu medium penyampaian maklumat secara tidak langsung kepada individu lain. Oleh itu, perbincangan mengenai dilema tuntutan daripada organisasi ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi dalam konsep Hostel 1983. Yang pertama, dimensi emosi berpura-pura, iaitu pretending emotion, yang dizahirkan oleh tingkah laku permukaan, iaitu surface behavior. Surface behavior adalah pekerja berkelakuan berbeza daripada emosi sebenar mereka. Menurut Chu dan Merman 2006, mengenai surface behavior, pekerja bertindak seolah-olah mereka mempunyai perasaan yang tidak mereka rasakan dengan mengubah penampilan fizikal mereka seperti peniruan ekspresi wajah, nada suara dan lain-lain untuk menunjukkan emosi yang diinginkan. Menurut Defendrev et al. 2005, mendakwa dalam kajian mereka bahawa penggunaan contohnya adalah memperlakukan pelanggan yang sedang marah dengan wajah tersenyum. Menurut Basbach et al. 2010, walaupun pekerja itu mempunyai perasaan yang berbeza secara internal, mereka terpaksa berkelakuan seperti yang dituntut oleh organisasi ataupun pekerjaan mereka. Surface behavior tidak semestinya emosi yang sebenar. Oleh itu, ia menyebabkan dilema emosi dan tingkah laku yang dipamerkan adalah terbalik dengan perasaan sebenar individu tersebut. Menurut Grandy 2000, surface behavior adalah tingkah laku yang diinginkan oleh syarikat. Pekerja ada kalanya berpura-pura menunjukkan emosi yang diperlukan walaupun mereka merasakan perkara yang berbeza. Pekerja mengubah tingkah laku mereka, tetapi bukan perasaan sebenar mereka, seperti yang didakwa oleh pengkaji lepas. Pekerja seringkali bimbang kehilangan pekerjaan, oleh itu mereka terpaksa mengikuti peraturan organisasi bagi menjaga prestasi dan nama baik organisasi tersebut. Menurut Sesgin 2019, kesannya pekerja yang perlu menggunakan teknik ini akan mudah letih, tertekan, stres dan hilang motivasi. Namun, mereka harus beradaptasi dengan keperluan semasa dan kehendak organisasi. Seorang pekerja yang mempraktikkan surface behavior ataupun pretending emotion haruslah berhati-hati, jika tidak, pelanggan mungkin menganggap pekerja itu tidak ikhlas. Itu saja daripada saya. Terima kasih kepada saudari Farah atas penjelasan yang lebih detail ini. Di sini kita dapat lihat bahawa pekerja yang melakukan tingkah laku permukaan ini terpaksa berkorban emosi demi menjaga prestasi organisasi dan juga pekerjaan mereka, walaupun harus berpura-pura dan menyembunyikan perasaan mereka yang sebenar. Hal ini demikian akan menimbulkan rasa tekanan dan hilang motivasi untuk bekerja. Namun, dengan pasaran kerja yang tidak menentu pada masa kini,
mereka terpaksa beradaptasi dengan hal-hal seperti ini agar tidak kehilangan pekerjaan. Tanpa membuang masa, bagi menelusuri isu ini hingga ke akar umbi, saya ingin memberi peluang kepada para hadirin sekalian untuk turut serta jika ada ingin mengemukakan sebarang komen atau pendapat berkenaan isu pada hari ini. Dipersilahkan. Salam sejahtera, saya Elda Ivana binti Waimi, pelajar tahun 3 dari Universiti Malaysia Sabah. Melalui perkongsian yang telah diberikan oleh para panel, saya dapat simpulkan bahwa dilema emotional labor ini sering digambarkan sebagai tuntutan emosi. Emosi yang ada dalam diri pekerja mampu menciptakan dilema bagi pekerja seperti berasa tidak senang hati terhadap pekerjaan. Bagaimanapun pekerjaan menuntun Anda untuk berinteraksi dengan orang-orang yang mempunyai sikap yang kurang baik, Anda harus tetap bersikap ramah. Adakah pemahaman saya ini benar? Terima kasih kepada saudari Elda. Nampaknya para audiens kita pada hari ini bijak, pandai orangnya. Ada betulnya juga kata saudari Elda berkaitan dengan emosi pekerja yang terpaksa diabaikan sementara demi menjaga nama syarikat dan prestasi organisasi. Kerana tersilap langkah, bukan hanya pekerja yang mendapat nama buruk, namun pihak syarikat juga akan mendapat tempiasnya. Bagaimana pula pendapat panel-panel kita berkenaan jawapan daripada saudari Elda sebentar tadi? Silakan. Terima kasih Saudari Elda Ivana ke atas soalan tersebut. Bagi pendapat saya adalah benar beberapa organisasi perlu memperlihatkan sifat mesra pelanggan ke atas daripada tuntutan pekerjaan mereka. Falsafah pelanggan selalu benar, selalu menjadi keutamaan dalam industri perkhidmatan. Ini juga dikenali sebagai mengorientasikan para pelanggan yang didefinisikan sebagai kesedaran dan kesediaan pekerja perkhidmatan untuk memenuhi keperluan, kehendak dan permintaan pelanggan melalui perkhidmatan berkualiti tinggi. Ini adalah sifat yang membolehkan pekerja menjalankan pekerjaan dan mendapatkan akses kepada maklumat penting mengenai keperluan pelanggan. Pekerja yang berorientasikan pelanggan akan berusaha untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan segera dan melayan pelanggan dengan sopan dalam masa yang sama juga. Pekerja berusaha untuk mengubah emosi dalaman agar sesuai dengan kehendak situasi. Oleh itu, apabila pekerja melakukan deep acting ataupun emosi tersirat, tindakan itu membebaskan mereka dari mood negatif dan menghasilkan pengalaman emosi yang lebih positif. Kebolehan pekerja mengurus emosi mereka dengan baik dapat membantu untuk menyeimbangkan tuntutan hidup mereka. Namun begitu, emosi pekerja yang menunjukkan tuntutan pekerjaan yang terlalu tinggi akan mendorong pekerja menggunakan emosi tersirat dan tersurat, di mana ini akan menyebabkan pekerja kehilangan sumber nilai dalam diri mereka seperti waktu dan tenaga pekerja. Keadaan ini akan menyebabkan luapan emosi. Luapan emosi ditafsirkan sebagai kelesuan tenaga. Ketidakupayaan pekerja untuk mengendalikan emosi mereka secara bersungguh-sungguh ketika mereka melakukan tugasan harian mereka boleh menyebabkan gangguan kepada keseimbangan hidup mereka. Akibatnya, gangguan ini akan menyebabkan luapan emosi di dalam organisasi tersebut. Terima kasih kepada Cik Masni kerana telah memberikan komen-komen yang bernas. Nampaknya isu ini juga kita telah jelaskan dan bahaskan satu persatu. Sebelum saya menutup tirai seminar ini, hadirin yang dihormati sekalian, sekiranya terdapat sebarang persoalan, anda bolehlah ajukan persoalan anda sekarang. Dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya, apakah cara terbaik bagi seseorang individu, yaitu pekerja, untuk mengatasi masalah yang disebabkan oleh dilema emotional labor? Terima kasih kepada saudari yang menanyakan soalan. Soalan ini sangatlah bagus. Dan saya akan buka kepada mana-mana panel untuk menjawab soalan tersebut. Dipersilakan. Terima kasih atas soalan yang diajukan tersebut. Pada pandangan saya, cara emotional labor itu dikendalikan di tempat kerja adalah berbeza mengikut jenis perniagaan. Sebagai contoh, McDonald's mempunyai sistem manual yang menerangkan kualiti yang ingin ditunjukkan semasa menyelesaikan transaksi perkhidmatan. Namun tidak mungkin perniagaan kecil mempunyai sistem seperti itu. Perniagaan kecil akan bergantung pada naluri perasaan yang telah dibentuk oleh individu sebelum memasuki perniagaan dan juga yang dipelajari semasa menjalankan tugas. Oleh itu, Anda mungkin kehilangan perniagaan hanya kerana kepribadian yang Anda tidak ingini.
Menurut MAN 2004 menerangkan bagaimana peraturan perasaan berubah kepada profesi ke profesi. Walaupun ini boleh berlaku dalam kebanyakan situasi, keperluan untuk peraturan perasaan yang berkesan dalam situasi runcit menjadi sangat penting. Kepribadian yang tidak diingini dapat menimbulkan bencana bagi seseorang individu atau perniagaan. Pembantu kedai yang tidak berminat untuk melayani pelanggan boleh menyebabkan pelanggan itu tidak akan kembali ke kedai. Namun, itu bukan satu-satunya penyebab ketidakpuasan pelanggan, tetapi terdapat 10 dimensi jangkaan yang harus dipenuhi untuk mencapai transaksi perkhidmatan yang baik. Jawapan yang sangat padu daripada Cik Aina kita. Seiring waktu semakin rancak perbincangan, nampaknya masa sangat menceburi kita. Oleh itu, berdasarkan hujah serta sesi soal jawab itu tadi, dapat saya simpulkan bahawa dilema emotional labor ini merupakan satu tuntutan daripada pekerjaan. Namun di sebalik kepura-puraan pekerja dalam melayan pelanggan, emosi mereka juga sebenarnya terganggu, menyebabkan tekanan emosi sekaligus menurunkan motivasi mereka untuk bekerja kerana terpaksa berhadapan dengan perkara yang sama setiap hari. Perkara ini seharusnya dikaji dan diberikan jalan penyelesaian agar pekerja yang berada di sektor ini sentiasa produktif dalam menjalankan pekerjaannya sehari-harian. Dengan rendah hati saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua panel yang hadir. Jangan lupa juga ucapan jutaan dan ribuan terima kasih kepada sidang hadirin sekalian. Dengan itu, saya sudahi seminar ini dengan sebuah pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Semoga kita berjumpa lagi dalam sisi yang akan datang. Selamat berpuasa dan stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.